أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat. Dan antara nikmat besar yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita ialah nikmat Ramadan itu sendiri. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga, ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Yang berusaha Tuan Imam, Ustaz Azim, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, para jemaah yang dimuliakan. Pada minggu lepas kita telah membincangkan tentang bagaimana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu harus kita gunakan dengan baik. Dan antaranya ialah dengan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebagai penyempurnaan kepada ibadah puasa kita. Dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beberapa kaum nikmat yang besar. Antaranya mungkin kita tidak sedar, iaitu 50, kalau tak silap saya 52% minyak atas dunia ini berada pada tanah negara orang Islam. Banyak nikmat yang Allah beri pada orang Islam berbanding dengan orang lain. Dan seperti yang kita kata minggu lepas, di sana ada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang merasai nikmat, dan orang yang kedua, orang yang rasa bernikmat. Yang ini merasai bahawa nikmat itu sedang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Dan memang sifat kita manusia akan merasai betapa besarnya nikmat setelah nikmat itu hilang dari tangan dia. Bila blackout, kita rasa panas, tak ada kipas, tak ada aircon, tak ada lampu dan sebagainya. Tetapi apabila kita dalam nikmat, terkadang kita lupa bahawa kita sedang diuji dengan nikmat. Dan apabila kita lupa, termasuk saya yang bercakap, apabila kita lupa bahawa kita sedang diuji oleh Allah dengan nikmat, maka apa yang berlaku kepada kita, kita menguruskan nikmat tadi dengan cara yang sia-sia. Dan maka itulah tajuk yang diberikan pada tengah hari ini, iaitu berkenaan dengan membazir dalam bulan Ramadan. Dan pembaziran itu merupakan suatu perkara yang disukai syaitan. Kali itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang membazir, mereka itu adalah saudara kepada syaitan. Membazir yakni kalau kita tidak ada nikmat, contoh kita puasa sekarang ni macam orang Palestin puasa. Kita puasa dekat nak buka ataupun dekat tarawih, dihujani dengan air, sejuk bumi kita. Dia orang Palestin, sahabat kita, saudara kita di Palestin, bila lepas maghrib saja dihujani dengan peluru. Ramai yang sudah mati pada hari ini. Dan begitulah setiap kali Piala Dunia berlaku, memang Israel akan serang Palestin. Tuan-tuan boleh tengoklah apa yang berlaku pada Piala Dunia yang dulu, Piala Dunia yang lepas, dan lepas itu. Setiap kali berlangsungnya
Piala Dunia, maka Israel akan serang Palestin. Sebab orang tak cakna mana dah. Sebab ketika Piala Dunia ni orang suka. Orang sebut Perancis, orang sebut apa? Jerman, orang sebut Brazil, Argentina. Banyak orang berbicara tentang bola. Kali itulah masa yang paling tepat untuk menzalimi orang Palestin. Jadi tidak ada istilah pembaziran di Palestin, sebab dia tidak ada nikmat yang cukup. Orang yang melakukan pembaziran ialah orang yang dikurniai terlalu banyak nikmat. Kalau di negara-negara Afrika yang kebuluran, mana ada istilah pembaziran? Tak ada. Sebab makan nasi pun ataupun roti pun seminggu mungkin jumpa sekali. Tapi kita di tanah air kita tengok di bazar-bazar, pasar-pasar malam, banyak berlaku pembaziran. Yang pertama pembaziran daripada orang nak buka puasa ni. Masa nak buka puasa ni dia nak belaka. Kita tengok di bazar Ramadan tu, kita nak belaka masa puasa. Tapi perut kita terhak. Dia masuk air 2 gelas, dia masuk nasi sepinggan, dia tak lagi dah. Beli banyak lagi. Maka itulah yang dikatakan oleh ulama tasawuf. Keinginan kita ni lebih besar daripada kemampuan kita. Malang je manusia, keinginan dia lebih besar daripada kemampuan dia. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf antaranya Ibnu Ajibah memberitahu kepada kita bahawa memuaskan nafsu itu adalah satu khayalan. Kita tidak akan mungkin pernah puas. Kalau kita ada rumah besar, nak besar lagi. Kalau ada kereta besar, nak besar lagi, nak mahal lagi, nak molek lagi. Kita tidak akan pernah puas. Sebab memuaskan nafsu itu hanyalah satu khayalan sahaja. Tidak akan pernah puas. Jadi masa ni nak buka ni kita geram belaka. Tapi bila buka kita lemah pasal kita makan banyak. Dorok, nak terawih dorok. Jadi mengganggu ibadat kita sebab kita turut. Padahal cukup dah kita minum air, makan nasi, sesah. Kalau ikut sunnah Nabi, lah makan dengan buka dengan rotok, buah kerma yang tua sikit tu. Sahur dengan tamar, buah kerma yang kering tu. Ada disebut dalam hadis Nabi selang dengan apa? Selang dengan tu tembikai, tebu Cina tu, betih. Bakar apa? Bakar kerma, bakar tebu Cina. Kerma tu panas, tebu Cina sejuk. Ada riwayat sebut bakar dengan khiyar, tebu batang dan sebagainya lah. Tapi pandang dah kita sebelum sembahyang tu. Sebelum kita sembahyang tarawih tu, pandang dah kita ambil beberapa makanan sekadar untuk melepaskan kita punya lapar. Tapi oleh kerana kita geram, kita makan-makan dah habis, kita buang. Kalau kita tengok di bazar-bazar Ramadan, makanan-makanan dah habis, dah laku tu dibuang begitu saja. Lalu kalau kita tengok di bazar Ramadan Afrika, tersedih. Sebab betapa banyak yang makanan kita dibuang, nikmat kita banyak sehingga tidak terurus. Begitu juga yang berlaku kepada negara-negara Teluk Khalij. Anak-anak pemimpin pergi ke Dubai, masuk ke pusat-pusat hiburan, bayar ratusan juta semalaman, ratusan ribu, tak maaf saya, bayar kelak seratusan ribu semalaman berhibur. Pasal nikmat duit tak tahu nak pergi mana. Kita mungkin tak ada lah tempat kita ni, tapi tempat kita pun banyak dah. Tapi kalau belah college, gaji pegawai daerah pun 50,000 sebulan. Nak buat benda 50,000 sebulan, tukar kereta sebulan sekali. Banyak jika tidak terurus. Jadi banyak harta-harta dibazirkan di negara orang Islam kita ni. Sebab kita tak sedar bahawa kita sedang diberi nikmat.
Kita hanya merasai nikmat, tapi kita tak sedar kita sedang bernikmat. Kita sedang diberi nikmat oleh Allah. Kalau kita rasa kita sedang diberi nikmat, maka kita sudah tentu kita menguruskan nikmat dengan baik, menguruskan duit kita dengan baik, makanan kita beli secukupnya saja. Lepas terawih lagi rasa lapar, beli pula, kedai ada buka lagi, makan nasi goreng ke tom yam ke, dah apalah, nak makan roti canai ke lepas terawih, beli pula orang lapar. Tapi kita beli belaka, nanti kita tidak mampu nak makan lagi. Jadi bazir, banyak berlaku perbaziran tempat kita. Dan kita ingat bahawa tempat yang tidak ada nikmat yang banyak, situ tidak berlaku perbaziran. Sebab perbaziran berlaku pada tempat yang banyak nikmat diberi oleh Allah. Kali itu perbaziran itu sendiri merupakan suatu perkara yang maksiat, yang dosa kita buat. Nah, dosa juga kita membazir. Dan perbaziran itu juga merupakan salah satu daripada kufur nikmat. Kita ambil banyak-banyak. Lepas tu, contoh kita tengok, kita pergi ke Duri Kalau kita pergi ke Duri sekarang ni, tak macam dulu dah beridang atas kain seperah. Sekarang dia letak di buffet, pilihlah. Tu tengok orang ambil daging 3-4 tokor, nasi banyak. Lepas tu makan 2 tokor je. Lepas tu tengok dia atas sampah, daging boleh-boleh lagi buang, acor je, nasi je dalam atas sampah. Pasal masa nak ambil tu gerang, tak tahu kederak setara mana nak makan. Budaya kita ni, balun dabah, baik ambil banyak terus. Kita kalau ambil sikit, sedap ambil lagi. Sepatutnya gitu. Tapi dok, kita pergi ke Duri, takut dok kita. Ambil cebok, letaklah bekas pinggang. Budak-budak kecil, budak-budak apa ni, sekolah, ambil sampai 3-4 ketul daging. Lepas tu makan je, atau makan 2 je, selagi buang. Betapa banyak je perbaziran kita buat. Bayangkan di tempat lain, dia Aceh, kadang dia masuk, dia sembelih kambing, tak buang kulit, bakal ke kulit-kulit. Bulu buang lah, bukan nak buang bulu. Nak buang bulu, belakang dekat tekak. Buang bulu, dia buang dengan air panas, dia pandai lah. Habis dia buang luruh habis bulu tu. Tapi dia ambil sampai ke kulit, buang kasut je, kasut kelak kambing tu dia buang, orang lain dia bakar belaka. Jadi kita banyak benda-benda yang nikmat yang Allah beri pada kita, kadang kita rasa oleh kerana banyaknya nikmat tu tidak terasa harga je. Kalau lah kita tengok macam mana orang dalam kemiskinan di Afrika sekarang, macam mana orang Palestin susah. Susah je, nikmat keamanan tak ada, maka dia tak ada masa nak buang masa. Kita dari segi masa banyak kita rehat. Lalu bila banyak rehat ni, kita membazir masa kita. Faham Kita membazir masa. Oleh kerana banyaknya masa yang terluang, keamanan banyak dalam negara kita, jadi kita buang masa buat benda nak berfaedah, lepak, cakap, sembang, main dang. Berapa kali gaji pun tak sah pasal dah haji. Jadi tidak ada benda berfaedah. Sebab itulah kalau kita tengok di Mesir, ada orang-orang yang duduk tepi jalan, tak ada kerja. Dia tunggu orang suruh pecah jalan, suruh pecah rumah, bukan pecah rumah curi, suruh rombok lalu ambil rumah. Jadi dia rehat, tak ada kerja tepi jalan. Kata almarhum Asal Al-Banna, kata almarhum kata, al-wajibat awsa' minal awqat. Wajibat kita tu, tanggungjawab kita sebenarnya, benda-benda tanggungjawab kita tu lebih banyak daripada masa yang kita ada sebenarnya. Bukannya kita ni rehat pasal tak ada benda nak buat. Banyak benda yang kita kena buat, tapi kita tak buat. Rehat saja, main dang. Mana penting, berapa benda lagi bab semayang kita nak selesai, mana wajib kita gaji selesai ibadat kita dengan main dang. Wajib gaji, tapi kita ada benda kita main dang, kita nak gaji, kita nak belajar. Banyak masa terluang. Patutnya kita baca Quran,
ataupun kita belajar ilmu. Tapi oleh kerana masa lapang banyak, tidak ada, negara aman, banyak masa lapang, kita buat benda-benda tidak faedah. Rupak korang, sembang saya saja, rehat. Jadi sebabnya banyak masa terluang. Masa juga merupakan nikmat kepada kita. Bayangkan sahabat kita hari ni, semalam kemarin dulu, sahabat kita di Palestin, macam mana dia nak rasa aman, macam mana dia nak rehat, nak dihujani peluru, budak kecil mati, orang habis mati, tembok. Dia orang awam di Gaza tidak boleh memiliki senjata, memang biasalah. Ada tempat yang tidak boleh memiliki kenderaan, tak boleh ada kereta, dia sekap, ada motor, ada basikal, dia sekap belaka. Lama-lama kampung tu tidak diambil, orang lari, Yahudi ambil. Jadi orang awam di Gaza ni terlalu tidak ada senjata nak lawan balik, tak ada benda-benda. Tapi atas alasan Hamas, dia bom orang awam. Dia bom orang awam Palestin di Gaza. Sebab tu di Gaza ni susah. Kalau kita masuk dah ke Gaza, nak masuk Aqsa, kena molek tak boleh masuk. Dia tak beri masuk. Kalau nak masuk Masjid Al-Aqsa, tapi ada cok dah di Gaza, pasport kita, ataupun ada maklumat kita masuk di Gaza, maka tak boleh kita masuk. Askar Yahudi tak akan bagi kita masuk. Sebab di Gaza ni satu tempat yang mengancam, dikira mengancam kepentingan Israel. Jadi kita banyak sangat benda rehat. Masa kita terluar, petang-petang buat motosikal musim, tak ada ketakutan. Hilang daripada ketakutan juga nikmat daripada Allah. Dua nikmat yang besar, sehingga negara mereka, walaupun mereka tidak Islam, tapi mereka ada moto negara, freedom from want, freedom from fear. Bebas daripada lapar, bebas daripada ketakutan. Dan ini disebut dalam Al-Quran, Allazi at'amahum min ju', ialah Allah yang memberikan kamu makan, bebas kamu daripada kebuluran. Wa amanahum min khauf, dan memberikan kamu keamanan daripada ketakutan. Jadi hilang daripada ketakutan dan hilang daripada kelaparan merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak sedar bahawa kita sekarang ni sedang diberi keamanan dan diberikan nikmat makan. Oleh kerana itu kita membazir pada makanan kita. Nak sedap untuk buang, masih sikit untuk buang, manis sikit untuk buang. Nak tembel makan. Tengok sehari nak cukup sebukuh, beli 2 bukuh, buka separuh buku je, dorok dah. Tengok temu Cina tu sutil boleh habis, buka kena sejuri je, janda dah, tak boleh buat benda, tak boleh gerak dah. Sebab itulah penting kita bersyukuri nikmat tadi. Bagaimana kita bersyukuri nikmat ialah dengan kita menguruskan nikmat itu dengan baik. Kita menguruskan dengan baik, menguruskan mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sebagai nafkah kepada diri kita, keluarga kita secukupnya, dan apa-apa yang kita buat, harta-harta yang lebih kita sedekahkanlah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pun tidak mahu bercakap panjang, cuma sama-samalah kita pakat beringat bahawa pembaziran tak akan berlaku di mana tempat yang tidak banyak nikmat, tetapi pembaziran berlaku pada tempat yang banyak nikmat. Sebab itulah negara-negara yang banyak diberikan keamanan, kekayaan, banyak berlaku pembaziran. Pembaziran elektrik kita, pembaziran itu air. Nabi ambil air sembahyang sikit saja, satu buk saja, secupok saja. Kita buka paik ribut, macam kena mandi ambil air sembahyang. Itu banyak benda. Dan dilarang kita berbazir air, walaupun kita ambil air sembahyang dalam sungai tu banyak tapi kita ambil banyak, dilarang, makruh juga. Walaupun di sungai, kalau di sungai bazir apa je, di sungai ke di patang, tapi jadi itu sajalah. Mudah-mudahan negara kita ni digajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai waktu itikaf kita di masjid ni, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita semua, termasuklah saya yang bercakap ni,
pada bulan ni. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.